اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Okey, baik. Tak mau mengoceh panjang sebab sekarang ni jam menunjukkan 12.24 minit malam. Terlalu lewat dah untuk saya nak rekod. Okey, baik, kita akan teruskan dengan episod yang ke-76 dari Tok Awangah yang bertajuk Disembelih Puaka. Nyok Saidon sudah nekat. Dia tidak akan kembali berdukun sekalipun terpaksa melalui dugaan yang besar. Keputusan itu dibuatnya setelah merasakan tanggungjawab menjaga pantang larang berdukun ini bukanlah mudah. Setahun sekali terpaksa berjamu besar, setidak-tidaknya menyediakan 7 dulang hidangan. Dengan kepala kambing separuh masak. Perlu juga disediakan ancak untuk diletakkan di muara sungai. Sebab itulah Nyok Saidon tidak mahu lagi memikul beban menjadi dukun. Dia tidak mahu lagi berjamu besar menyediakan ancak di tengah muara sungai. Nyok tak berdukun lagi, Ustaz. Jelasnya semasa menyambut kedatangan saya di muka pintu. Isterinya Yong Majeni tersengih-sengih berdiri di belakang apabila nampak saya sekeluarga datang. Saya bukan nak tengok Nyok berdukun, sahut saya mengusik. Nyok juga tak mendekut lagi. Beritahunya lantas mengajak saya naik ke rumah. Petang-petang bukannya boleh mendekut, ujar saya. Sengaja mahu berolok-olok dengan orang tua itu. Nyok Saidon pun tahu. Memang saya tidak mahu menemui dia kalau sekadar melihat dia mengubati orang. Kalau saya ke Bagan Datuh, memang singgah juga menjengah dia. Kadang-kadang merungut juga dia apabila saya lama tidak menjengahnya. Ustaz, tengokkanlah kaki Nyok ni. Sengaja dia mengusik saya lantas menunjukkan buku lalinya yang membengkak. Jalannya terjengkut-jengkut. Okey, baik, dekat sini nak menjelas sedikit, nak bertanya apa maksud Nyok di sini, Nyok Saidon ya. Boleh balas di dalam komen ya. Sebab kalau dalam perkataan Nyok ni kalau orang Kedah ni, Nyok tu buah kelapa. Kita panggil coconut, coconut. Itu Nyok. Apa maksud Nyok ni? Adakah Nyok ni dimasukkan sebagai, saya keliru ni, Nyok ni lelaki perempuan pula. Dah tentu lelaki dia sebut isteri tadi kan. Okey. Adakah Nyok ni dimasukkan tok ataupun pak? Okey kan, terima kasih. Kita teruskan ya. Kenapa yang pakai stokin sebelah saja ni? Semakin galak saya mengusik dia. Nak tunjuk action. Jelasnya Saidon ketawa terkekeh-kekeh. Memang dia suka bergurau. Setiap kali bertemu, ada sahaja bahan melucukan dia untuk mengusik saya. Sebab itu saya juga terikut-ikut untuk mengusiknya. Dah berapa lama Nyok menghidap tu? Soal isteri saya setelah sama-sama duduk di serambi rumah. Dah dekat setahun. Cepat saja Yong Majeni mencelah. Nyok kan dukun, kenapa tak ubat? Isteri saya pula mengusiknya. Kalau ikut Nyok, nak dikeratkan saja ni. Tergelak besar Nyok Saidon memberikan jawapan sambil mengusap-ngusap buku lalinya yang membengkak itu. Itulah padahnya berdukun, Hajah Yah. Beritahu Yong Majeni mencebik bibir. Kalau tak mau pelihara, memang makan dirilah, jawabnya. Ujarnya semacam terkilan dengan penyakit suaminya. Nyok Saidon mengakui saka keturunan datuknya tidak dipeliharanya setelah dia membuat keputusan tidak mahu berdukun. Sebab itulah dia terpaksa menanggung beban kesakitan. Biarlah jalannya terjengkut-jengkut asalkan sahaja saka tersebut tidak menghampiri dia. Tok Deraman dulu memang dia jaga betul saka tu. Nyok Saidon memberitahu mengenai arwah ayahnya yang saban tahun terpaksa berjamu besar. Kadang-kala terpaksa bertungkus lumus untuk kumpulkan duit. Semata-mata mahu mengadakan jamu yang dituntut oleh saka. Tetapi Nyok Saidon tidak mahu lagi meneruskan amalan arwah ayahnya, iaitu Tok Deraman. Kalau sudah berjamu, banyak pula pantang larang yang mesti dipatuhi.
3 hari tidak boleh makan benda berdarah, tidak boleh mengecut, yakni merebus sayur atau menggorengnya, serta tidak boleh melaung orang di atas rumah dari tengah halaman. Semua pantang larang ni sudah ditetapkan turun-temurun. Soal pantang larang Nyok Saidon tidak perlu bimbang. Tetapi bagaimana dengan belanja mengadakan jamuan? Siapalah yang sanggup membantu kalau terpaksa menyediakan nasi sekawah, kambing seekor, ayam masak mentah? Kalau Tok Deraman ni masih hidup, tentu dia marahkan Nyok sebab tak nak pelihara. Jelas Nyok Saidon. Kadang-kadang dia terasa bersalah kepada arwah ayahnya kerana membiarkan saka itu tidak dipelihara. Dia sudah berusaha mahu membuangnya, tetapi saka itu tidak juga mahu berganjak. Setiap kali bertemu saya, Nyok Saidon akan menunjukkan kakinya. Tetapi saya sendiri tidak tahu bagaimana mahu membuangkan saka itu jauh daripada diri Nyok Saidon. Sudah beberapa kali jugalah dia meminta anak muridnya iaitu Mat Jabal membuangkan tetapi semakin pasang pula bengkak pada buku lalinya. Semasa menemui Mat Jabal di kampung nelayan bersamanya, memang Nyok Saidon menyuruh Mat Jabal tengokkan juga penyakit di kakinya. Mat Jabal memberanikan hati untuk menyeru pengawal beting beras basah di muara sungai sampai meresap ke tubuhnya. Menggeletar seluruh tubuhnya apabila setiap makhluk yang diseru menjelma dalam tubuhnya. Tangannya berkuak membuka pencak silat hingga matanya merah berair-air. Baik mana yang tak tahu tentang kisah beting beras basah ni, boleh rujuk pada channel saya satu lagi iaitu Pustaka Fakta yang bertajuk Tabal Jin. Dalam tu ada kisahkan tentang beting beras basah tu. Sekadar untuk makluman ya. Baik, kita teruskan. Setiap kali tangan Mak Jabal menjurus ke kaki Nyok Saidon, dia akan sendawa bagaikan mahu termuntah. Dia menjadi lemas apabila menggagahi mahu menjurus buku lali Nyok Saidon. Iman kuatkanlah Jabal, kuatkan iman tu, bisik Nyok Saidon apabila Mak Jabal mahu melompat tinggi. Tersentak Mak Jabal setiap kali ditegur oleh Nyok Saidon. Jangan kuatkan, cukuplah dipanggil saja. Dia mengingatkan anak murid kesayangannya. Mak Jabal tidak meneruskan apabila diberi ingatan yang sedemikian. Dia hanya menguak-nguak tangan sambil memegang hulu keris tua. Hampir 1 jam Mak Jamal mendengus-dengus disebabkan dikuasai oleh makhluk yang diserunya. Suaranya berubah-ubah semasa bercakap dengan Nyok Saidon seolah-olah orang perantaraannya. Nyok Saidon pula sudah bersedia sekiranya Mak Jabal tidak dapat dikawal. Saya tengok, Nyok ni masih sayang dengan saka tu, ujar saya setelah Mak Jabal selesai menurun. Sebab itu, dia masih mahu bersama dengan Nyok, kata saya mengingatkan. Semasa dia sudah membuat keputusan tidak mahu lagi memelihara saka, dia masih juga ikut sama membantu Mak Jabal untuk menurun. Masakan pula saka itu boleh menghilang selagi perasaan mahukan amalan berdukun itu diteruskan tetap segar di hati. Dia mengubah sikap pun selepas sering kali bertemu dengan saya. Berkali-kali dia memberitahu saya. Di sini saya baca, minta bantu di dalam komen. Tulisan Rumi ni. Araftu Rabbi bi Rabbi. Arafukum bi Rabbihi. Arafakum bi nafsihi. Wa man arafa nafsahu faqad arafa Rabbanu. Tetapi bukanlah disebabkan saya sahaja Nyok Saidon mengambil keputusan tidak mahu lagi berdukun. Setiap kali dia ingatkan peristiwa Sahadan, si Sahadan ni nama orang lebih 20 tahun dahulu, air matanya akan menitik hibah. Sebab itulah dia mengambil keputusan secara beransur-ansur tidak mahu lagi berdukun. Mereka tu salah gunakan ilmu dukun, beritahu Nyok Saidon menahan sebab di dada. Sekalipun Sahadan jauh lebih muda daripadanya, tetapi mereka tetap berkawan disebabkan rumah mereka bertembung halaman. Sahadan masih belum berkahwin, baru berumur 26 tahun. Tetapi Nyok Saidon sudah berkahwin dengan Yong Majeni. Sudah pun beranak 5. Umurnya juga sudah lebih 40 tahun. Disebabkan Sahadan sering mengikutnya mendekut burung ruak-ruak, hubungan mereka pun memang akrab. Kadang-kadang sengaja dia membuli Sahadan hinggakan anak muda itu termengah-mengah memikul jaring. Kalau ke laut mencari kerang pun, Sahadan lebih suka mengikut Nyok Saidon. Biarlah Nyok Saidon membulinya asalkan dia dapat menuntut amalan Tok Deraman.
Puas dia meminta jampi mantra daripada Tok Draman, tetapi orang tua itu sengaja menolakkan ia kepada Nyok Saidon. Sebab itulah Nyok Saidon suka membuli. Tetapi ketika hampir menjelang hari raya, Sahadan tiba-tiba menjadi monyok. Dia tidak lagi riang kalau diajak mendekut burung ruak-ruak. Kegelisahan sentiasa bermain di wajahnya. Perubahan Sahadan ini mudah sahaja dikesan oleh Nyok Saidon. "Apa yang kau susahkan ni, Sahadan?" soalnya Saidon sewaktu menimba air di dalam sampan, menunggu air pasang untuk turun ke laut. Duit tak ada ni. Hari raya dah dekat ni." Keluh Sahadan tidak segan-segan menjelaskan masalah dirinya kepada Nyok Saidon. "Lah, kau buat apa dengan duit kau, ah?" Hairan juga Nyok Saidon dengan anak muda itu. Kalau dikira hasil mereka menangkap udang ataupun mencedok kerang di pantai, tidak ada sebab Sahadan mengeluh tidak mempunyai wang. "Banyak dapat duit kerang. Kau belikan apa?" soalnya semacam tidak percaya dengan penjelasan Sahadan. "Ayah aku pakai. Dah 700 ni." Keluh Sahadan pendek. Memang ayahnya menggunakan duit dia. Macam-macam yang diperlukan oleh ayahnya. Kalau tidak dituruti, bimbang jugalah dia kalau penyakit ayahnya berbalik. Sejak dirawat di Tanjung Rambutan, penyakit ayahnya bertambah baik. Sebab itu Sahadan tidak mahu mengganggu ayahnya. Biarlah ayahnya gunakan duit dia hingga RM700 itu. Kalau rezekinya ada, boleh juga dikumpulkan duit jual kerang menjelang hari raya. "Mintalah sikit-sikit untuk belanja hari raya. Apa salahnya?" Nyok Saidon menasihatkan. "Aku pun boleh cakapkan pada ayah kau tu. Dia memberi jaminan untuk membantu." "Ish, jangan Pak Nyok." Sahadan tidak mahu Nyok Saidon mendesak ayahnya supaya membayar wang yang telah digunakan itu. "Lah, kenapa pula?" soal Nyok Saidon mengesat peluh pada dahi setelah air di dalam sampan kering ditimba. Sahadan tidak menyahut. Dia menunduk mengetuk-ngetuk gayung pada bibir sampan. Disebabkan Sahadan tidak mahu dia cakapkan, nak sebut so juga tu. Tidak mahu dia cakapkan so, Nyok Saidon macam tak kena, ya kan? Baik, saya ulang balik, ya. Disebabkan Sahadan tidak mahu dia macam tak kena. Disebabkan Sahadan tidak mahu dia cakapkan, Nyok Saidon tidaklah campur urusan keluarga mereka. Tetapi pada tengah malam itu, sementara menunggu sahur, tiba-tiba kampung mereka telah dikejutkan oleh jerit si Selia, iaitu isteri Mat Natar. Termengah-mengah dia lari ke rumah Tok Draman, sampai terpempan juga mereka sekeluarga. "Kenapa kamu ni, Selia?" soal Tok Draman. Tetapi lidah Selia menjadi keluh. Dia tidak dapat menuturkan apa-apa. Terkial-kial dia membawa anak-anak kecil yang lain meminta perlindungan di rumah Tok Draman. Memang tidak ada siapa lagi yang boleh diharapkan oleh Selia, melainkan Tok Draman. "Aku sangkakan Mak Natar tu terkencing ke bawah rumah," beritahu Selia terputus-putus setelah semangatnya dipulihkan oleh Tok Draman. "Aku dengar bunyi air berderau ke tanah," ujarnya memeluk semua anak kecilnya yang dibawa lari bersama. "Habis tu, apa terjadi, Selia?" Salah orang ni. "Habis tu, apa yang terjadi, Selia?" Tidak sabar Nyok Saidon mahu mengetahui punca sebenarnya. Sahadan disembelih ayahnya," gerutu Selia terus tersembam. Dia terkejang tidak sedarkan diri, disambut jerit tangis oleh anak-anaknya. Tok Draman segera turun ke tanah. Dia menyuluh ke bawah rumah Mak Natar. Memang nampak darah menitis seperti air dicurahkan dari atas di tempat tidur Sahadan. Kemudian dia mendengar Mak Natar ketawa berdekah-dekah tidak menentu. Penyakit Mak Natar mula pasang ni," bisik Tok Draman. Cepat-cepat dia menyuruh Nyok Saidon memberitahu orang kampung. Mereka datang berkumpul di rumah Tok Draman. Bimbang juga mereka kalau Mak Natar mengamuk. Parang masih terhunus di tangannya. Sementara menunggu hari siang, Mak Natar perlu juga diawasi. Kalau dia mengamuk sekeliling kampung, tentu juga ramai yang akan menjadi mangsa. Latif dengkut ke balai polis. Usup Katik pula membakar kemenyan berikhtiar untuk melemahkan Mak Natar. "Sudah sah.
Si Mak Natar ini menyembelih leher anaknya sendiri. Sejak lepas berbuka lagi, Mak Natar sudah merungut-rungut apabila Sahadan meminta sedikit wangnya untuk membeli pakaian hari raya. Seliah tahu sangat puncanya, tetapi dia tidak menduga yang Mak Natar boleh lakukan demikian. Bukan Mak Natar tidak sayangkan pada Sahadan. Selepas Sahadan terbujur tidak bergerak, Seliah nampak Mak Natar mencium muka anaknya itu. Bagaimanapun dia tidak boleh lama tercegat di situ. Anak-anak yang lain mesti diselamatkan juga. Sehingga pagi mulai terang-terang tanah, Mak Natar masih tidak turun dari rumahnya. Ketika polis sampai, Mak Natar membukakan tingkap apabila namanya dipanggil. "Apa halnya ramai-ramai ni ya?" Jerkah Mak Natar masih menggenggam parang di tangan. "Aku dah sembelih Sahadan, anak aku sendiri. Apa masalahnya?" Dia mencemik muka memerhatikan orang ramai di halaman rumah. "Serahkan parang tu, Mak Natar." Polis merayu kepadanya. "Hehehe, awak semua ni nak tangkap aku ke?" Bentaknya terus terjun ke tanah. Terpaksa juga mereka semua berundur. Polis tidak boleh menembak kalau tidak terdesak. Sebab itu mereka nasihatkan orang-orang kampung supaya berlindung. Mak Natar mengibas-ngibas mata parang yang berbekas darah itu ke udara. Dia seolah-olah mahu mencari mangsanya. Ketika ini, Nyok Saidun melompat ke rumah mencapai senapan laras dua ayahnya. Kalau Mak Natar tidak boleh dikawal, dia tidak peduli apa-apa. Dia akan melepaskan tembakan sekiranya polis masih mahu bertangguh. Siapa pun tidak berani menjengah mayat Sahadan di atas rumah selagi parang di tangan Mak Natar tidak dirampas. Dia berlegar di tengah halaman memangkas-mangkas parang ke udara. Orang-orang kampung sudah berlindung pula di rumah Tok Draman. Hanya Tok Draman yang menunggu di tengah halaman. Anggota-anggota polis berpakaian preman bertahan di bawah rumah Tok Draman. Memang siapa pun tidak berani mendekati Mak Natar yang sudah beberapa kali dirawat di Tanjung Rambutan itu. Tetapi Nyok Saidun tidak lari ke mana-mana. Dia nekat bertahan di kaki tangga rumah yang tidak jauh dari ayahnya. Kalau Mak Natar menerkam ayahnya, Nyok Saidun akan pasti melepaskan tembakan. Apapun kesalahannya yang ditanggungnya, Nyok Saidun tidak pernah peduli. "Berhenti kau kat situ, Natar." Perlahan saja Tok Draman memujuk apabila Mak Natar cuba menghampiri dia. "Awak nak tunjuk berani ke?" Tersengih-sengih Mak Natar merenung muka Tok Draman. Kemudian dia menjilat-jilat mata parang yang berbekas darah Sahadan. "Bukan nak tunjuk berani, tapi nak ingatkan syaitan." Tok Draman mula menggertak bibir apabila Mak Natar semakin hampir. Ingat. Ilmu syaitan ni terbatas, tapi ilmu manusia tak pernah terbatas." Katanya lantas mengisar-ngisar tumit ke tanah. Tok Draman menyedari yang Mak Natar sudah tidak boleh dipujuk. Syaitan sudah merasuk hingga meresap ke seluruh jiwa dan raganya. Ketika ini, yang berhadapan dengan dia bukan lagi Mak Natar, tetapi lembaga besar seperti gergasi dengan seluruh tubuhnya berbulu hitam. Cepat-cepatlah dia membacakan. Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, Ha, Min, Ain, Sin, Qaf. Diikuti dengan Bismillahirrahmanirrahim. 21 kali dalam satu nafas. Apabila dia mengentakkan tumitnya ke tanah, tiba-tiba Mak Natar tersentak hingga terhuyung hayang. "Buangkan parang di tangan kau tu," perintah Tok Draman menjurus tangan ke muka Mak Natar. Dia tahu tenaga Mak Natar sama dengan manusia biasa, tetapi bukan tenaga Mak Natar yang menyembelih leher Sahadan di atas rumah. Kalau ditembak pun, mungkin tubuh Mak Natar yang ditembusi peluru, tetapi lembaga besar berbulu hitam di sisi Mak Natar akan tetap berdiri gagah. Sebab itu Tok Draman tidak benarkan siapa pun menembak Mak Natar. Biarlah dicubanya dahulu untuk memujuk. Selagi lembaga besar seperti gergasi itu tidak dinyahkan, maka sampai bila pun Mak Natar tidak dapat dibujuk. Dia akan memangkas parang ke udara mencari mangsa, kemudian menjilat darah yang berladung pada mata parang itu. Sebenarnya bukan Mak Natar yang menjilat darah di ujung mata parang, tetapi lembaga besar berbulu hitam itu. Dia akan menjilat sepuas-puasnya. Siapa pun tidak menyedari perbuatannya itu. "Kau puaka, jangan nak berlindung di tubuh Mak Natar." Tok Draman memberi amaran.
Bulu romanya sudah meremang apabila saka turun-temurun yang dipeliharanya selama ini mula datang berhampir. "Draman, aku ni tak bermusuh dengan kau," sahut Mak Natar. Terhuyung-hayang tidak dapat menerkam ke arah Tok Draman. Kakinya terletak di bumi bagaikan terpasak kuat. Dengan Mak Natar, memang aku tak bermusuh," sahut Tok Draman mengejek. "Tapi dengan puaka bertubuh besar berbulu hitam yang merasuk Mak Natar ni, memang musuh aku," bentaknya dengan mengisar-ngisar tapak tangan. "Awak salah orang, Draman." Mak Natar tersengih-sengih mengejek Tok Draman, seolah-olah orang tua itu sengaja berbohong. Tidak ada puaka bertubuh besar berbulu hitam di sisinya. Tok Draman tidak menyahut. "Kalau ada dengar bising-bising, sabar ya. Saya kan buat dekat outdoor. Ada jiran-jiran tengah berborak. Habis rekod ni kejap lagi, saya lepaslah sekali membawang ada orang." "Abaikan dengar suara saya tau." "Dengar suara saya saja." Baik, saya teruskan. Tok Draman tidak menyahut. Dia menampar kedua-dua tangannya dan menguak ke kanan seolah-olah mengilas tangan musuh. Sekaligus tubuh Mak Natar berpusing, bagaikan tangannya dikilas kuat. Terkial-kial Mak Natar mahu melepaskan diri apabila tangannya bagaikan dikilas ke belakang. Parang di tangannya terpelanting jatuh ke tanah. "Kalau Mak Natar, tentu boleh lepas sebab aku tak mengilas pun tangan Mak Natar ni." Tok Draman pula menyindir lembaga besar tubuh berbulu di hadapannya itu. "Yang aku kilas tangannya ni, puaka hutan yang biadab," katanya tidak melepaskan kilas tangannya. Apabila parang di tangan Mak Natar sudah jatuh ke tanah, anggota-anggota polis segera mencapainya. Sewaktu Mak Natar digari, dia tidak meronta-ronta minta dilepaskan. Selepas Mak Natar dibawa polis, orang-orang kampung segera naik ke rumah. Mayat Sahadan mesti disempurnakan. Semuanya gerun melihat keadaan mayat tersebut. Lehernya hampir putus, seolah-olah binatang ternak yang disembelih. Darah masih lagi lekit pada leher, bekas dikelar dengan parang. Terpaksa pula mereka buangkan darah beku yang banyak membasahi kepala dan belakang jenazah. Sebahagiannya pula tergocok-gocok ke kubur untuk menggali lubang. Tok Sidang pula uruskan dengan pihak polis, meminta jenazah itu tidaklah payah untuk dibawa ke hospital lagi. Mereka tidak boleh duduk diam selagi jenazah itu tidak dikebumikan. Tetapi di tengah halaman, Tok Draman masih belum selesai menentang puaka yang merasuk Mak Natar. Dia tetap mengilas tangan lembaga besar berbulu itu. Segala saka peliharaannya yang menjema menyerupai nenek moyangnya ikut turut membantu. Masing-masing memukul lembaga besar itu tanpa belas kasihan. Apabila Tok Draman masih juga terjegat tidak bergerak di tengah halaman, Nyok Saidun mula berasa bimbang. Ayahnya seolah-olah terkaku sahaja. Mungkin juga ayahnya perlu dipulihkan. Cepat-cepatlah dia menyuruh adiknya, si Tapa Cengkot, membakar kemenyan. Perkara Mak Natar menyembelih anaknya itu sudah selesai apabila polis menggari lelaki itu dibawa ke balai. Tetapi ayahnya juga pula terkaku di tengah halaman tidak bergerak. "Jangan ganggu." Sekejap Nyok Saidun menegah. "Okey, baik." "Jangan ganggu, biarkan dia di situ." Nyok Saidun menegah apabila Usup Katik menampar-nampar bahu Tok Draman. "Awak buat macam mana?" Bimbang juga Usup Katik dengan keadaan Tok Draman terkaku di tengah halaman. Matahari sudah naik paras dahi hingga terasa memijar. Kelihatan peluh merenit-renit di dahi Tok Draman. "Abang atau aku yang nak buat ni?" soal Tapa Cengkot membawakan pembakar kemenyan di hadapan Nyok Saidun. "Biar aku. Kalau tumbang dengan ayah, biar sama-sama tumbang," ujar Nyok Saidun tegas. Dia duduk bersila rapat di hadapan pembakar kemenyan. Usup Katik dan Tapa Cengkot membakarkan kemenyan. Mereka memerhatikan Nyok Saidun mengusap asap kemenyan ke muka. Nyok Saidun mula membacakan. Saya bacakan ya, nanti komen di bahagian komen kalau saya silap, bantu saya. "Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyum, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalal wal Ikram." Kemudian menarik nafasnya hingga kempis perut menahan. Perlahan-lahan dia melepaskan
semula nafasnya dengan membiarkan bulu roma tegak meremang. Usup Kati bersama dengan Tapa Cengkok tidak henti-henti membakarkan kemenyan. Saat demikian mereka perlu saling bantu-membantu. Mereka tidak boleh membiarkan Tok Draman bersendiri. Tidak juga boleh membiarkan si Nyok Saidon berseorangan membantu Tok Draman. Mereka sama-sama mengamalkan berdukun. Soal siapa guru, masing-masing tidak penting. Ketika menentang gangguan makhluk halus, mestilah sama-sama bersatu. Selepas mengukuhkan duduknya, Nyok Saidon meneruskan membaca. Ini bacaan doa untuk panggil gaib. Baiklah, saya menjelas sikit. Sebenarnya ada kisah sikit pasal tentang kita kerap cerita pasal tentang ular kan. Ada kejadian yang berlaku baru-baru ni. Dan saya pun dapat tahu petang tadi. Ada sahabat saya cerita. Tapi next time saya akan beritahu apa yang jadi. Katanya King Cobra. Wallahualam. Tak apalah, kita teruskan. Saya skip doa ni sebab ini doa dipanggil gaib ni. Saya tahu. Sebab dalam TikTok selalu diorang sebut doa ni. Baik, kita teruskan. Apabila Nyok Saidon merenung jauh ke tubuh ayahnya, dia nampak Tok Draman mengilas tangan lembaga besar tubuh berbulu hingga makhluk itu terkial-kial. Di sekeliling Tok Draman, lembaga-lembaga berselimut putih membantunya dengan memukul lembaga tersebut. Masing-masing memegang gada berceranggah dihentak ke segenap tubuh lembaga yang dikilas oleh Tok Draman. Setelah lembaga itu tidak bermaya, semua lembaga berselimut putih yang membantu Tok Draman itu mengheret musuh mereka. Sedikit pun tidak bergerak. Lembaga besar berbulu itu, laksana ijuk enau, tidak berguna, diheret untuk dibuangkan. Tak payahlah kau bantu aku, Saidon, bisik Tok Draman menepuk-nepuk bahu anaknya. Dia membacakan Al-Fatihah dan mengetuk ubun-ubun Nyok Saidon dengan telunjuknya. Saya ingat ayah dah tak berdaya lagi, sahut Nyok Saidon apabila membuka matanya. Dia terpaksa pula menyimpan rahsia apa yang dilihatnya sewaktu ayahnya terkaku di tengah halaman. Hei, kamu ni Saidon, bukan kamu tak tahu ke ayah kamu ni? Tok Draman mencubit bibir macam mengingatkan anaknya. Abang memang macam tu, mudah sangat dia ni tegur gapah. Tapa Cengkok pula mencelah. Kadang-kala dia tegur juga abangnya apabila mudah sangat tergocoh-gocoh bertindak. Apa salahnya Nyok membantu Tok Draman kan? Ujar Usup Kati mengemas-kemas bekas pembakar kemenyan. Saya sendiri pun cuma juga tengok Tok Draman tak bergerak-gerak. Tersengih-sengih dia mengerling Tok Draman yang mula bergerak ke tangga rumah Seliah. Tok Draman sendiri belum lagi menatap jenazah Sahadan. Sebab benar dadanya ketika melihat jenazah Sahadan dengan lehernya hampir putus. Kerongkongnya terlopong akibat ditusuk mata parang. Tok Draman sekadar mengeluh lemah. Dia dapat membayangkan bagaimana lembaga besar berbulu seperti gegasi itu menerkam ke arah Sahadan. Kakinya memijak dada Sahadan sampai pemuda itu tidak dapat berkuat. Kemudian dia mengobek kerongkong Sahadan dengan mata parang. Tidak ada jerit langsung Sahadan akibat kerongkongnya sudah ditusuk. Nampak tu, cara teknik pembunuhan yang Yalah, suara tak boleh keluar dah kan. Peti suara pun dekat-dekat situ kan. Tok Draman sekadar mengeluh lemah. Dia dapat membayangkan bagaimana lembaga... sekejap ya. Ni saya terulang balik. Sekaligus pula darah membuak-buak keluar. Tidak bertangguh, lembaga besar berbulu itu menghirup darah yang memancut. Dia terus mengelar leher pemuda itu. Biar darahnya semakin banyak membuak-buak. Ketawanya terkekeh-kekeh apabila melihat Sahadan tidak bergerak langsung untuk meronta-ronta. Bukannya si Mak Natar yang melakukan ni, keluh Tok Draman perlahan lantas mengesat pelupuk matanya. Dia tetap menyimpan rahsia itu. Biarlah seisi kampung menuduh Mak Natar menyembelih anaknya sendiri menjelang hari raya itu. Tetapi Tok Draman dapat melihatnya. Tentu siapa pun tidak percaya kalau dia cuba menerangkan. Bagaimanapun Nyok Saidon percaya dengan penjelasan ayahnya. Memang dia melihat ayahnya mengilas tangan lembaga berkenaan. Tidak berganjak dia tercegat di tengah halaman sekalipun Mak Natar sudah digari polis dibawa ke balai. 3 hari selepas Sahadan dikebumikan, Nyok Saidon terkejut apabila melintas tanah perkuburan balik daripada menjebak ayam hutan. Tanah kubur Sahadan seolah-olah digali orang, kemudian dikambus semula. Tidak bertangguh, dia berlari balik ke rumah memberitahu ayahnya. Laknat betul lah,
gerutu Tok Draman setelah diberitahu kubur sah dan digali orang. Tentu orang gunakan untuk memuja kepala orang mati dibunuh ni. Marah benar dia dengan perbuatan manusia demikian. Ini semua manusia tak beriman. Tok Draman menggetak bibir menahan rasa marahnya. Apabila diberitahu kepada Tok Sidang, mereka sama-sama membuat aduan ke balai polis. Setelah diberi kebenaran, Tok Sidang sendiri mengepalai orang-orang kampung menggali semula kubur Sahadan. Mengucap panjang masing-masing setelah melihat mayat Sahadan tidak lagi berkepala. Memang sudah aku duga, ujar Tok Draman. Marah betul. Mereka ambil tengkorak kepala orang mati dibunuh. Jelasnya mengutuk perbuatan manusia yang tidak bertimbang rasa itu. Kalau aku tahu orangnya, memang aku tetak kepala dia. Sahutnya Saidun mencabik bibir. Tetapi mereka tidak tahu siapa yang melakukan. Hanya mereka yang tidak beriman sahaja sanggup menyeksa mayat dengan menggali semula kuburnya. Apalah yang ada pada tengkorak kepala orang mati dibunuh selain dipuja untuk perbuatan jahat dan yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai sekarang pun Nyok tak tahu siapa yang buat. Beritahu Nyok Saidun kepada saya apabila mengingatkan semula peristiwa tersebut. Sebab itulah dia tidak mahu lagi berdukun selepas beberapa kali menemui saya. Setiap kali dia mahu berdukun, Nyok Saidun teringatkan kepala Sahadan yang dicuri orang. Apabila saya bersiap-siap untuk balik, Yong Majeni menyuruh isteri saya menunggu. Untuk menunggu dia mencabut ubi kayu terlebih dahulu. Asal sahaja saya singgah di bagan sungai Balukang, mereka tidak senang hati kalau tidak membekalkan buah tangan serba sedikit. Yong Majeni terbongkok-bongkok mencabut ubi kayu. Nyok Saidun pula becok mengerah menantunya, iaitu Latif Dengkot, mengait kelapa muda. Anak-anak saya suka minum air kelapa muda dengan menyudu isinya. Berubah-ubah mereka kalau menghadap air kelapa muda tu. Nyok Saidun ni tahu benarlah fasal anak-anak saya gemarkan air kelapa muda. Sebab itu dia bersusah payah dia menyuruh Latif Dengkot untuk mengaitnya. Terkial-kial juga Latif Dengkot mahu mengait disebabkan dia tidak mahir memilih kelapa yang muda. Dalam masa mereka beranak, anak beranak sibuk melayani saya inilah, Ali Sending tergocok-gocok mengayuh basikalnya mendapatkan Nyok Saidun. Belum sempat menungkap basikal, Ali Sending segera memberitahu fasal anak gadisnya yang tiba-tiba terbalik mata sewaktu sedang memarut kelapa. Ui, terbalik mata aku ni dah lama tak berdukun ni. Cepat-cepat Nyok Saidun mengelak. Ini bukan soal berdukun atau tidak, Nyok, desak Ali Sending tidak peduli apa. Perkara terdesak macam ni siapa pun boleh, katanya mengeluh bimbang. Semasa kejadian itu berlaku, anaknya iaitu Semiah memarut kelapa untuk membuat kuih koci manakala emaknya melayur daun pisang. Ketika mengusik-ngusik emaknya di dapur itulah, Semiah tiba-tiba terjerit memegang tengkuknya. Sekaligus dia rebah hingga terbalik mata. Bibirnya lebam dengan jari tangan mengerekut keras. Ini kena panggil Mak Jabal dekat bagan Datuk ni, Nyok Saidun memberitahu Ali Sending. Mak Jabal, lepas ni aku pergi jemput dia, ujar Ali Sending memberi jaminan. Tapi buat sementara ni marilah Nyok ke rumah aku dulu, katanya bertambah cemas. Bimbang juga dia kalau Nyok Saidun terus juga menolak. Disebabkan buku lali Nyok Saidun membengkak, tidak terlarat membonceng basikal Ali Sending. Dia mengajak saya ikut sama ke rumah Ali Sending. Terpaksa pula saya tinggalkan isteri dan anak-anak di rumah Nyok Saidun. Semiah bingkas bangun semasa saya dan Nyok Saidun naik ke rumah. Dia menerpa ke pintu, mahu terjun ke tanah, tetapi sempat disambar oleh Nyok Saidun. Kau nak pergi mana kau ni? Jerkah Nyok Saidun terkial-kial. Dia sendiri tidak dapat berkuat. Dia tulis sini berkuat. Dia sendiri tidak dapat berkuat disebabkan buku lalinya yang membengkak itu berdenyut-denyut sakit. Ali Sending yang mengayuh basikal selaju-lajunya segera meluru naik, membantu Nyok Saidun memaut tubuh Semiah. Nak lari ke mana ni? Bentak Nyok Saidun setelah merebahkan tubuh Semiah di tengah rumah. Nak balik, tak tahan panas. Tiba-tiba saja Semiah meronta-ronta. Ustaz tu jahat, tak tahan aku. Panas sangat dibuatnya. Dia tidak berani menatap muka saya.
sekalipun sekali-sekala dia mencebir. Baru kau tahu berdepan dengan ustaz ni. Ejek Nyok Saidun setelah dapat mengagak punca sebenarnya Semiah diganggu demikian. Aku bukan nak ganggu Semiah. Gadis itu merungut-rungut menyebut dirinya. Tapi dia ambil kelapa aku, sebab itulah aku ikut. Dia memberitahu sambil menutup mukanya. Pula, belum pun orang tanya, kau dah ceritakan habis semuanya. Semakin galak Nyok Saidun menyakiti hatinya. Memang saya saya ulang balik ya. Memang saya tidak membaca apa-apa ketika ini. Hanya berzikir saja di dalam hati menyebut-nyebut zat Allah. Setiap langkah saya terasa bagaikan menggegar bumi pada Semiah ketika itu. Tetapi Semiah tidak mengetahui apa pun. Tubuhnya sudah dirasuk tengkorak kepala yang tidak bertubuh. Dia merasakan seluruh tubuhnya sudah terperosok dalam tengkorak kepala tidak bertubuh itu. Apabila saya membacakan, Huwallahul lazi la ilaha huwa alimul ghaibi wa sihadati huwar rahmanir rahim. Tolong perbetulkan saya di dalam komen ya. Tengkorak kepala itu terhemban jauh ke udara hingga jatuh ke dalam gubuk di sebuah rumah buruk yang dikelilingi belukar. Sebaik saja lelaki kurus mengambil tengkorak kepala itu. Saya membacakan, Lana rajuman. Maaf, saya ulang balik ya. Lana rajumanukum wala yamasannakum minna azabun alim. Tiba-tiba lelaki kurus itu terkejut hingga tersentak. Beribu-ribu tengkorak kepala dengan panah api menerjah ke arahnya. Cukuplah Ustaz, cukup. Bisik Nyok Saidun memegang bahu saya setelah Semiah pulih serta-merta. Hairan juga ahli sendeng dan isterinya melihat Semiah tiba-tiba sahaja sembuh. Terus sahaja dia ke dapur meneruskan memarut kelapa. Ketika saya berpatah balik ke rumah Nyok Saidun, Opah Suji pula datang menjemput Nyok Saidun. Tersedu-sedu dia memberitahu suaminya, Wak Segung, mati ditimpa peti buruk yang dijaganya baik-baik selama ini. Opah Suji mengaku melihat tengkorak kepala manusia terpelanting keluar dari peti buruk tersebut. Terima kasih semua kerana sudah mendengar daripada mula hingga habis. Minta maaf kalau suara saya terlalu lembut kerapa malam ni ya. Saya cuba juga untuk post juga pada lewat pagi ni supaya tidak tertunggu pada kawan-kawan. Minta maaf ya. Baik, kita akan bertemu lagi di episod yang seterusnya, iaitu episod yang ke-77 yang bertajuk Lembaga Bertinggung Atas Batu. InsyaAllah. Terima kasih lagi sekali dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.